Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumiddin. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan sesi pertama kita tadi bersama dengan Al-Falil Ustaz siapa nama tadi? Safriyadi. Kita ingat kita dapat sampai pukul 11 nanti ternyata beliau ada mengajar, dia kata. Jadi kerana emergency dia datang sekejap, so dia tak dapat lanjutkan. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, nampaknya persoalan yang tuan-puan sampaikan tadi itu cukup menarik, dan ia merupakan isu yang semua kita akan hadapi, itu terutama pasal apa itu penghujung, sisa-sisa. Maka oleh itu saya ingin lebih mendetailkan lagi perbincangan kita tentang perkara tersebut. Dan kalau tuan-puan sekiranya tuan-puan ada soalan, kita lebih banyak soal jawab lah, supaya lebih apa nama dia itu interaktif, menyelesaikan masalah. Maka kalau tuan-puan ada isu-isu yang berkaitan dengan masalah yang tuan-puan fikirkan, tuan-puan boleh bertanya. Ini kita akan diskusi. Baik. Tuan-puan dikasihi sekalian, silakan. Tambahkan. Bukan saja kita hidup dalam 5 alam itu. Betul. Kita sendiri pun ada, kita punya Alam kita sendiri. Alam bayinya, kanak-kanaknya, dewasa, veteran sampai ke tahap kita masuk ke lingkungan yang dipanggil tua. Ya. Jadi setiap fasa hidup kita kesibukannya lain. Ya, betul. Terutama bila kita dah mula bekerja. Ya. Belajar tu tanggungjawab kita dan tanggungjawab membantu. Ya. Jadi lepas kita bekerja, berkarya dan berumah tangga tu mula datang lebih banyak lagi yang perlu kita buat. Ya, betul. Dan masalah yang perlu kita selesaikan. Semua di umur. Lepas tu, masa dah berumur ni cucu pula banyak kan? Lain pula kesibukan. Saya faham. Maka saya nak cuba membincangkan perkara itu. Saya nampak ini yang menjadi isu kita banyak, Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, sebenarnya penjelasan Ustaz tadi itu dah cover, cuma pendetailannya dia tak sampai, Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, kita dalam Islam, cuba tengok tuan-puan surah Al-Qasas ayat 77. Surah apa dia? Al-Furqan ayat 70. Nak tengok surah Al-Furqan dulu. Surah Al-Furqan, iaitu ayat 70. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba. Ini menjawab soalan Kak Nurhayati, Yang tadi saya ada membincangkan tentang adanya Allah mengganti keburukan dengan kebaikan. Ada dalil dia? Buka surah Al-Furqan ayat 70. Muka surat 366. Itu tu saya pandai-pandai sendiri tu. Dan itulah realiti dia. Al-Furqan ayat 70 tadi tu membincangkan tentang apa? Iaitu kalau kita benar-benar bertaubat, maka Allah akan ganti kesalahan kita yang lepas tu jadi kebaikan. Ini yang menariknya Allah Subhanahu Wa Taala begitu kasih sayangnya kepada hamba-Nya. Maka dalam hal ini tuan-puan dikasihi, kadang-kadang untuk sampai kepada Allah itu tidak semestinya dengan kebaikan. Saya selalu katakan, ada orang yang bermula dengan keburukan tapi dia berakhir dengan kebaikan. Saya selalu sebut juga adalah Allah tak kira how did you start your life. Ini bagaimana kita bermula dalam hidup ini, Allah tak akan soal kita. Tapi Allah akan soal kita, how do you end your life. Ending dia Allah nak tanya. Jadi perhatikan ending ini. Ending ini yang sangat berpengaruh. Dan sebenarnya permulaan yang salah itu boleh menjadi sebab kepada ending yang
yang baik, yang hebat. Dan itu dalam sejarah disebutkan tentang manusia-manusia yang awalnya tersilap langkah dalam kehidupannya, tetapi mengakhiri kehidupannya dengan jayanya. Nah, contoh adalah Umar bin Khattab. Ya. Kalau boleh sahabat-sahabat Nabi, majoriti dia starting dengan sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan. Tapi Allah nak lihat penghujung kita tadi itu. Okey. Saya nak tunjuk pada tuan-puan surah apa tadi? Surah Al-Qasas ayat 77. Ya. Surah apa? Al-Qasas ayat 77. Surat 394. Tuan-puan dikasihi sekalian, di dalam Islam tidak ada pemisahan antara amalan dunia dengan amalan akhirat sebenarnya. Ya? Kita tak ada nama dia ilmu dunia, ilmu akhirat sebenarnya. Ya? Sebagaimana yang kita fahami daripada banyak pembicaraan, kita ada namanya ilmu dunia, ilmu akhirat, amal dunia, amal akhirat. Ya? Harta dan ini itu dia tuan-puan. Sebenarnya tuan-puan dikasihi sekalian, bagaimana kita memperlakukan sesuatu itu sangat penting. Ya? Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah suruh di sini apa dia? Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu kebahagiaan akhirat. Cuba ulang balik. Mungkin terjemahan tuan-puan berbeza dengan saya. Mungkin ada terjemahan yang lain. Apa dia kata? Dengan apa yang yes. Poin kat sana. Setiap yang Allah beri mesti kita gunakan untuk akhirat. Ya? Setiap yang Allah beri mesti kita gunakan untuk akhirat. Di sinilah peranan niat. Ketika kita masa muda dahulu, kita sibuk dengan belajar mungkin. Ya? Kalau sekiranya masa kita belajar ilmu sains, ilmu mungkin di antara tuan-puan ada jadi doktor, ada jadi engineer, itu semua kan, tuan-puan niatkan itu untuk mencari akhirat, maka ia adalah amalan akhirat. Masa tuan-puan dah bekerja, orang kata bekerjanya adalah dunia. Bagi saya tak betul. Ya? Ia bukan masalah dunia, akhirat. Ya? Ketika kamu niatkan apa yang kamu kerjakan itu untuk akhirat, maka dia akan menjadi ibadah. Ya? Nanti kita beranak kan. Kalau tuan-puan memahami bahawasanya ini dunia, ini akhirat, urus anak ni urus dunia, akhirat itu adalah sembahyang, mengaji, maka tuan-puan akan mengalami dilema. Ya. Dilema bagaimana ketika mengurus anak sibuk kan, terfikir aku tak mengaji lagi, aku tak sembahyang sunat lagi. Ya. Dilema jadi dia. Sebenarnya kalau kita faham prinsip Islam, kita tak perlu dalam dilema tersebut. Kita akan perform mendidik anak dengan sebaiknya sebab kita anggap itulah ibadah kita pada waktu itu. Ya? Dan ketika kita bekerja, tuan-puan jadi cikgu. Cikgu itu adalah amalan akhirat saya. Tapi saya niatkan untuk apa? Untuk cari akhirat aku. Ya. Tuan-puan mungkin jadi tukang masak. Kan? Tukang masak bukan amalan dunia. Kalau kita niatkan, bayangkan kita menyediakan makanan yang halal, yang baik untuk orang. Dan makanan itu akan digunakan untuk salat, digunakan untuk mengaji, digunakan untuk menyampaikan ilmu. Bayangkan.
berapa banyak pahala tuan-puan dapat. Kan Rasulullah selalu ingatkan, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu bergantung pada niat kita. Jadi apabila kita mempunyai kefahaman ini, tuan-puan kasih sekalian, buatlah aktiviti dunia kamu tapi niatkan selalu untuk akhirat. Ya, tuan-puan exercise. Saya nak tanya, exercise boleh jadi amalan dunia, boleh jadi amalan akhirat. Apabila tuan-puan keluar untuk exercise dan tuan-puan niatkan, ya Allah, semoga dengan ini kesihatan aku bagus, aku boleh sembahyang dengan baik, kemudian aku boleh buat kerja yang diperintahkan Allah dengan baik, maka dia akan menjadi pahala. Jadi tuan-puan dikasihi sekalian, niatkan wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Cari dengan apa yang Allah berikan kepada kamu negeri akhirat. Dan isunya manusia, tuan-puan, dia tak nampak pemberian Allah tu pada dia. Itu isu kita. Ya. Nak yang mana, Ustaz? Itu isu dia. Saya rasa saya tak ada apa nak bagi kat orang, Ustaz. Saya tak ada apa nak gunakan untuk akhirat. Ini kan. Yang tak menyedari ini sebenarnya orang yang tak bersyukur. Maka kata kunci kita sebutkan selalu adalah bersyukur. Sedar ini Allah bagi kepada saya dan tahu ini adalah nikmat Allah, lalu aku akan gunakan ni. Ke saya, tuan-puan, saya ingin memaksimumkan apa yang Allah bagi adalah ilmu pada saya. Saya nak gunakan itu sebaik-baik dia. Dan bagi saya itu yang akan Allah tanya kepada saya. Masing-masing kita berbeza. Ada yang Allah bagi kepada kita adalah harta. Dan harta inilah yang akan kita gunakan untuk akhirat kita. Ada yang Allah bagi adalah tenaga. Tenaga itu dia gunakan untuk akhirat dia. Maka mengenal pasti apa yang Allah bagi kepada kita, ia kunci untuk kita dapat memberi untuk akhirat kita. Kata Allah, tuan-puan dan kasih sekalian, sambungan itu, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagian kamu daripada dunia. Kata ulama dalam mentafsirkan apa? Nikmat dunia ini ambil. Ya. Tak perlu kita sampai tak ada apa-apa pula, kan? Ustaz nak ajak berjalan-jalan, tak ada duit lah Ustaz, dia kata. Ustaz, kalau berjalan-jalan tu saya tak minat Ustaz, tu dunia tu Ustaz, dia kata. Ya. Lain konsep, kan? Nah. So, pergi. Gunakan dunia ni. Dunia ini tunggangan kita untuk akhirat kita. Kita manfaatkan. Ada peluang kita untuk bersenang-senang, asalkan jangan melanggar. Itu kita katakan, ada perjalanan apa? Haram, kan? Makruh, ya. Ada yang harus. Dan mubah. Mubah tadi harus lah tu. Ada yang sunat, ya. Ada wajib. Ya, dan itu yang sunat dengan wajib ni, tuan-puan, bergantung pada niat kita. Yang harus dengan sunat pun bergantung pada niat kita. Macam mana kita nak? Ya. Maka ibadah itu ada dua kategori, kata ulama. Ada nama ibadah mahdah, ada ibadah ammah nama dia. Apa nama dia? Ibadah mahdah nama dia. Ya, ibadah ammah. Ibadah mahdah ini ibadah yang ada aturan, syarat, rukun dia. Dia ada ketentuan-ketentuan yang fix. Macam solat, ya, puasa, zakat, ya kan? Ini biasanya dah ada aturan dia. Macam mana kaifiah dia. Ya? Itu nama dia ibadah apa tu? Mahdah, tuan-tuan. Yang ini ni kita tak ada interfere kat sini, ya. Kita tak boleh nak menambah-nambah atau mengurangkan suka hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita peluang nama dia ibadah ammah. Ibadah ammah adalah amalan yang bersifat harian yang tak terikat caranya. Ya. Dan diberi kepada kita kebebasan untuk mengatur bagaimana dia berjalan lebih baik lagi, ya kan? Bagaimana kita dapat melaksanakan lebih sempurna lagi.
Cara-cara dia dibagi kepada kita. Ini ibadah ammah. Yang secara zahirnya nanti dia adalah macam kita ni yang buat, kita ni yang tentukan. Ya? Tetapi apabila kita masukkan elemen niat kerana Allah, dia berubah menjadi ibadah ammah tadi. Dia adalah rutiniti harian kita. Ibadah ammah ni apa itu? Rutin kita. Ya? Bangun subuh, ya kan? Pergi siapkan sarapan, hantar anak ke sekolah. Lepas tu, lepas hantar anak, adalah masa saya nak berjoging Ustaz, dia kata. Berzumba-zumba. Atau orang sini berpocor-pocor, dia kata. Lepas tu saya pergi ke pasar, Ustaz, beli barang ini itu. Masak. Itu adalah rutin. Namun tuan-puan, rutin ini kalau tuan-puan tak ada niatkan karena Allah, dia akan jadi rutin saja. Kita tak dapat apa-apa daripada tu. Sekedar masak, kita boleh bagi makan anak-anak, ya kan? Kita sendiri kenyang. Setakat tu je lah. Namun perkara ini akan boleh menjadi ibadah. Kita niatkan, ya Allah, aku hantar anak ni kerana apa, ya Allah. Ya, Engkau jadikanlah ibadah. Semoga aku menghantar dia ni, mereka jadi orang-orang yang berjaya, berguna kemudian kelak, ya Allah. Engkau jadikanlah kebaikan mereka dapat itu tabungan untuk aku pula. Okey, dalam niat ini tuan-puan, ulama ada tiga kategori niat. Kategori pertama adalah niat a'am, nama dia. A'am. Niat a'am ini adalah niat yang bersifat umum sangat. Iaitu niat kita yang kita pasang, ya Allah, Engkau jadikanlah hidup dan matiku untukmu, ya Allah. Maka kita berniat ni kan. Kita dah, semenjak kita bertaubat, kita faham benda ni tu pun, ya Allah. Sekarang ni kita dah faham kan? Ya Allah, aku nak jadikan semua yang aku lakukan ini untuk meraih redha-Mu, ya Allah. Itu niat apa tu? A'am nama dia. Jangan al-an'am pula A'am Ini yang mana kita lafazkan pada masa kita dah faham ni. Tuan-puan ingatkan dia, ya Allah, aku nak jadikan hidup matiku semua yang aku buat kerana-Mu, ya Allah. Dan itu yang kita lafazkan dalam doa iftitah kita. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah ada itu sebenarnya. Azam kita untuk nak jadikan semua hidup kita ini, mati kita untuk Allah Subhanahu. Ini nama niat a'am nama dia. Dan yang kedua nama dia niat am. Niat am ini adalah umpama tuan-puan dan saudara sekalian, ketika tuan-puan nak puasa Ramadan ada berapa hari? 30 hari, ya kan? Dan tuan-puan dan saudara sekalian, ketika tuan-puan masuk puasa Ramadan, tuan-puan, ya Allah, sengaja aku berpuasa 1 bulan penuh ini kerana-Mu, ya Allah. Tahu kan? Lepas tu tak niat kita. Tunggu lalu. Baru 2 kita cerita kan? Ya? Tu niat nama niat am nama dia. Tu niat am. Hati kata tuan-puan spesifikkan. Kalau tadi hidup mati tuan-puan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku niatkan semua yang aku buat untuk rumah tangga aku ni untuk-Mu, ya Allah. Itu niat am dah tadi tu. Kalau tadi hidup mati am, lebih umum, sangat luas, ya kan? Mungkin tuan-puan dan saudara sekalian, saya umpamanya mengajar, saya niatkan, ya Allah, aku niatkan mengajar aku ni, menyampaikan ilmu ni untuk meraih redha-Mu, ya Allah. Engkau terimalah sebagai ibadah, ya Allah. Itu niat am. Nanti tuan-puan, kita ada niat khas nama dia. Niat khas ini kita perbaharui balik. Apabila kita nak buat tu. Sebagaimana puasa tadi, tuan-puan dah niat sebulan penuh, kan?
Ketika esok tuan-puan nak puasa, niat lagi. Ya. Apa fungsi niat yang ketiga ni agak-agak? To emphasize. Ya. Kalau lupa macam mana? Dah tercover yang di itu guna dia. Memahami 3 prinsip niat ini. Ya, kita tahu bahawasanya kadang-kadang kita dengan kesibukan tersebut, Allah Ustaz, tak teringat berniat pula tadi pagi kan. Ya? Maka kita ingat 3 prinsip niat ni. Ya Allah, mudah-mudahan kau cover dengan niat aku yang tadi tu. Ya? Ya, jadi ada 3 peringkat niat tadi tu. Jadi sekarang dah kita sedar ni, kita start dulu dengan niat yang a'am tu dulu. Ya Allah, mula hari ini ya Allah, aku akan jadikan semua aktiviti hidup saya di dunia ni ya Allah untuk-Mu ya Allah. Daripada perkara kecil sampai yang kebesar ya Allah, untuk meraih redha-Mu ya Allah. Dari yang senang sampai yang susah ya Allah, aku niatkan untuk-Mu ya Allah. Kita lafazkan seperti itu dalam hati kita. Niat ingat dalam hati tahu. Mahaluhu qalb. Melafazkan itu kata ulama hanya untuk emphasize saja. Sebab ada prinsip dalam di kalangan ulama dia kata tuan-puan, dan ini diambil oleh orang barat tuan-puan. Ada sistem affirmation, ya kan? Affirmation. Ya, iaitu apa itu? Reconfirm. Itu penting sebenarnya untuk bagi kita semangat. Bayangkan kalau sekiranya tuan-puan tidak melakukan reconfirm tadi tu, dia jadi tawar nanti amalan kita tu. Ya? Tapi kalau kita reconfirm, ya Allah, kerana-Mu ya Allah, dia ada satu ruh sendiri, semangat sendiri yang berbeza. Maka saya mengambil pendapat tuan-puan dan kasih sekalian, perlu kita nyatakan itu hanya untuk membagi kekuatan kepada apa yang kita buat tadi tu. Ya? Jadi tuan-puan dan kasih sekalian, faham ya? Di akhir hidup kita ini, lakukan ini. Perbaharui niat tadi tu dengan cara cakupan 3 perkara tadi. Ya? Dan tuan-puan dan kasih sekalian, perbanyakkan taubat memang. Kita tahu bahawasanya kita ini banyak kelemahan dan kekurangan kita. Kalau tuan-puan ingin lebih detail sebenarnya, kita ada kitab Al-Azkar, kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi tuan-puan. Kalau tuan-puan lihat dalam kitab itu, sebenarnya Imam Nawawi ingin menunjukkan kepada kita jalan macam mana kita mencapai darjat soleh. Darjat soleh ini adalah minimum requirement untuk dapat approval daripada Allah. Ya? Itu darjat soleh tersebut. Yang mana beliau kata tuan-puan, sebenarnya untuk mencapai darjat soleh ini ratusan jalan sebenarnya. Ratusan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan jalan untuk kita. Tetapi yang paling asas dia kata, 1 ikhlas. 2 taubat. Disebutkan, kalau tuan-puan tengok title untuk buku-buku ataupun bab-bab dia tu, dia bermula dengan bab ikhlas dulu. Kemudian bab taubat. Yang ketiga tuan-puan, bab sabar. Ya. Yang keempat, bab sidik. Berusaha untuk benar. Ya. Yang kelima, bab muraqabah nama dia. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang keenam, itu adalah bab takwa nama dia. Dia ada banyak lagi tuan-puan, ada dalam kitab tersebut. Poin yang saya nak highlight dengan menyebutkan kitab ini adalah, kalau tuan-puan perasan, bahagian awal itu dia berkaitan dengan amalan hati. Ya? Ikhlas, taubat, sabar, apa lagi? Sidik, benar. Kemudian muraqabah, rasa Allah perhati kita. Kemudian apa lagi? Takwa. Itu adalah amalan hati semua tu. Ada beberapa lagi amalan hati. Dan tuan-puan dikasihi sekalian,
amalan hati ini kalau dalam pengajian ilmu Islam dikategorikan sebagai, ada yang menamakan tazkiyatun nafs, ada yang menamakannya tasawuf. Namun orang alergik dengan kata tasawuf ini. Ya. Saya terus terang, kajian PhD saya menyentuh bab tasawuf ini. Yang mana saya mengkaji tafsir sufi berdasarkan kajian analytical terhadap kitab Bahrul Madid fi Tafsirul Quran Majid karangan Ibnu Ajibah nama dia. Saya mengkaji dalam bab PhD berkaitan dengan tasawuf ini tuan-puan, sebab BA saya dulu bahasa Arab. Ya. Maka seluk-beluk pasal bahasa Arab tanyalah. InsyaAllah itu bidang saya lah. Dan itu penting sebenarnya untuk asas dalam ilmu-ilmu keislaman. Apabila seseorang ingin bercerita tentang Islam tapi dia bahasa Arab tuan-puan, akan nampak kelemahannya nanti. Banyak kekurangan dia akan kita perasan nanti. So, habis tersebut tuan-puan, saya masuk master saya di bidang iaitu Usuluddin. Dengan takhasusnya adalah Al-Quran Sunnah. Ya. Kenapa saya pilih itu? Sebab bahasa Arab ini perlu digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka saya kajian saya pada master adalah berkaitan dengan tafsir Sunnah, tuan-tuan. Tapi waktu tesis saya buat tentang tafsir fiqh. Tafsir fiqh ini hukum hakam. Ya. Lebih baik adalah lebih kurang berkaitan dengan apa dah, harus, haram, halal itu semua, ya. Dan macam mana ulama ambil daripada ayat Quran dan hadis Nabi sehingga adanya hukum halal, hukum haram, hukum apa nama dia, makruh, ya, itu. So tuan-puan, bertahun-tahun, saya rasa 4 tahun saya master saya bergulimang dengan itu. Tapi tahu dah halal haram, harus tak harus, ya, sunat dengan makruh, ya kan? Tapi kita rasa masih ada lagi sesuatu yang missing, ada yang kurang, ya. Masa itulah tuan-puan saya mengkaji tentang tasawuf, dan saya tahu bahawa tasawuf ini ada kontroversi dia. Dan saya mengkaji itu untuk memahami kontroversi itu macam mana. Sebab selagi kita tak tahu, maka kita akan terus menjadi musuh kepada sesuatu itu. Imam Ali kata, tuan-puan, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menjadi musuh kepada apa yang dia tak tahu. Kalau selagi kita tahu, kita akan selalu negatif. Tapi karena saya berusaha untuk mendalami, tuan-puan, saya dapatkan tidak dinafikan kontroversi yang ada itu disebabkan adanya penyelewengan, penyimpangan dalam ilmu tasawuf. Kita tak nafikan, ya. Tetapi kita janganlah buat overall ataupun generalization bahawa semua yang tasawuf sesat, ya. So, tuan-puan dikasihi sekalian, intipati dari segi positif tasawuf ini, tuan-puan, mengajar kita bagaimana kita deal dengan amalan batin kita. Dan ini yang sering diabaikan, ya. Perbincangan mengenai ini sering orang jadikan itu las. Sehingga memang las lah, dah mati baru tahu benda tu, ya kan. Tapi ia sangat mustahak. Kualiti dan kualiti amalan kita sangat bergantung pada itu. Tapi saya memang cuba untuk menghindarkan nama dia tasawuf itu semua. Kita mengambil intipati dari agama itu sendiri adalah membimbing hati kita, dalaman kita ini agar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau saya berceramah, saya lebih suka untuk membawa ke arah itu, membawa kepada arah yang batin itu, yang saya cuba untuk menghindarkan hukum hakam halal haram. Sebab mau tak mau, tuan-puan, akan terjadi perselisihan dalam bab tu.
Dan saya sebenarnya dah puas hati bercakap pasal perselisihan ni waktu saya master, tuan-puan. Ya? Yang ini halal, ini haram, ini makruh, ini dah. So saya dah tak apa. Adalah ustaz-ustaz cerita pasal tu. Ya? Maka saya suka untuk kalau ceramah ataupun tadabbur Al-Quran saya akan membawa ke arah tu. Ke arah macam mana kita mengenal Allah dan mengisi kekurangan amalan batin yang kita tak ada. Maka pada tadabbur kita Al-Insan, itu amalan batin itu, syukur itu adalah paling mustahak, tuan-puan. Ya? Dan satu lagi sabar. Ya? Itu sangat mustahak. Kunci semua hidup kita berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan diri kita sendiri, sangat mustahak benda tu. Makin kita memperhalusi perkara tersebut, makin kita akan rasa, ya Allah, inilah sebenarnya yang aku perlukan. Ya? Jadi, saudara fillah yang dikasihi sekalian, nanti dalam hal ini tadi Tan Sri ada menyentuh juga, Ustaz, apa cerita berkaitan dengan syariat, kemudian tarikat, kemudian hakikat. Ya. Mumpun dikasih sekali, itu adalah term yang digunakan dalam tasawuf. Ya. Yang term ini memang banyak-banyak pendapat dalamnya, tetapi saya ingin bagi clear kepada kita semua supaya kita faham, ya, dan supaya kita jangan keliru. Ya. Syariat bagi orang tasawuf bermaksud adalah amalan-amalan zahir. Ya. Itu syariat. Itu bagi mereka. Ingat tuan-puan, kalau nak faham satu istilah, kita kena ambil berdasarkan kefahaman orang tersebut. Jangan ikut kefahaman kita. Orang belajar medik, tuan-puan, dia ada term-term dia sendiri. Dia istilah dia sendiri. Ya? Kalau nak faham macam mana maksud itu, faham berdasarkan term dia tu. Ya? Dan kalau kita belajar sosiologi, mungkin kan, dia ada term-term dia sendiri yang kadang-kadang yang dipakai oleh orang medik itu tak bermaksud berbeza dengan apa yang dimaksudkan oleh orang sosiologi. Dan ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda kita salah faham tentang Islam ni ketika kita tak faham term tadi tu. Apa yang kita faham yang difahamkan orang lain, sehingga kita tak matching. Ya? Orang tasawuf yang benar-benar tasawuf, tuan-puan, dia tidak menafikan syariat ini. Yang dimaksudkan syariat apa itu? Amalan zahir. Salatnya, puasanya, zakatnya, itu nak dinamakan sebagai syariat. Ya? Kedua tadi term apa itu? Tarikat. Tarikat itu maknanya jalan. Ya? Jalan untuk apa? Sampai pada hakikat. Hakikat itu dimaksudkan amalan batin tadi. Faham tak? Ya? Hakikat itu apa itu? Amalan batin. Penyucian jiwa tadi tu. Hati yang tenang, jiwa yang tentram, kan? Ikhlasnya, boleh bersabarnya. So macam mana kita untuk boleh bersabar, macam mana kita boleh untuk reda, diajarkanlah jalannya. Jalannya namanya tarikat. Kita ingat tarikat tu, tarikat Naqsabandi, tarikat apa? Tuan-puan, Qadariyah, kan? Okey. Itu yang kita faham, ya. Sehingga ketika kita Naqsabandi dia tak sembayang, langsung kita menafikan terus tarekat. Ya. Tarekat itu sebenarnya adalah cara. Terus terang tuan-puan dan puan-puan, banyak kita diajarkan kita mesti bersabar, kita mesti bersyukur. Tapi how? Tak ada. Kepada penyucian jiwa. Ya. Sampai kepada hakikat. Hakikat tadi apa tu? Hakikat adalah penyucian jiwa. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah. Ya. Istilah tasawuf adalah wusul ila Allah nama dia. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. So ditunjukkan jalannya. Jalan ini pelbagai. Ya.
adanya tarekat Naqsabandi Qadiriyah tersebut jalan yang diajarkan oleh Imam Naqsabandi. Ini cara dia nak sampai kepada Allah. Dia ajarkan murid-murid dia, murid dia amalkan, maka dia ikut nama dia cara Naqsabandi. Maka nama dia adalah orang-orang Naqsabandi. Ya. Yang masalah kita, tuan-puan dan kasih sekalian, tok guru ajar lain, murid buat lain. Ini yang masalah dia. Ya, Tuan Haji. Kita ni manusia tidak lari pada sifat-sifat mazmumah. Mazmumah, yes. Macam mana cara kita nak mengatasi? Saya dah tanya ustaz yang mengajar tarikat. Dia kata perbanyakkan zikir. Iya, iya. Itu jalan nak menuju hakikat. Itu shortcut dia. Hati kata adalah kesimpulan dia. Ya. Dan itu berdasarkan sebenarnya kepada surah Asy-Syams. Cuba tuan-tuan buka surah Asy-Syams. Ya. Okey. Surah apa dia itu? Asy-Syams. Kita tengok surah Asy-Syams. Ayat 8 dia. Ayat 7 dengan 8 sampai 9. 10. Kau surat 595. Apa kata Allah? Wa nafsin wa ma sawaha. Apa makna dia? Demi jiwa dan apa yang memempurnakannya. Maknanya tuan-puan, ketika Allah ciptakan ada kekurangan-kekurangan pada diri kita. Dan kekurangan itu boleh kita sempurnakan. Ya? Kekurangannya apa tuan-puan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa kekurangan dia? Tak. Kekurangan dia apa? Adanya ilham. Ya Allah. Adanya ilham pada diri kita ataupun fikiran-fikiran negatif. Ini kekurangan kita. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Keinginan-keinginan yang negatif. Semua orang ada. Itu kelemahan kita. So kesempurnaan ni macam mana? Takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita perkara buruk dan juga ada perkara baik yang namakan takwa. Dan perkara buruk ini yang namanya sifat mazmumah, nama tadi itu Tuan Haji. Sifat yang buruk pada diri kita. Sifat yang buruk kita bawa tadi itu hubbut tamaluk, tadi kita cakap, nak punya kita je. Ada kecenderungan pada kita. Dan kemudian keluh kesah, resah gelisah, itu semula jadi. Apalagi kata Allah dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita tu lemah. Lemah. Itu memang ada. Tapi ada cara untuk menyempurnakannya tu. Maka dijelaskan oleh Allah pada ayat selanjutnya adalah qad aflaha man zakkaha. Apa tu? Sungguh beruntunglah orang yang berusaha untuk menyucikan. Inilah tazkiyatun nafs tadi tu. Inilah peranan tasawuf tadi. Tasawuf positif saya maksud, jangan tasawuf yang negatif tadi tu. Kita menyucikan diri kita. Qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotorinya. Arti kata mengikutkan kehendak-kehendak nafsu tadi tu. Kehendak-kehendak ke arah negatif tu dilayan itu. Maka orang itu merugi. Oleh itu tuan-puan dikasihi sekalian, di antara yang perlu kita garis bawahi tuan-puan, terhadap nafsu ini adalah lawan. Terhadap nafsu apa itu? Kita perlu melawannya. Diistilahkan dalam ilmu agama sebagai mujahadah nama dia. Apa itu? Mujahadah nama dia. Mujahadah ni lawan nafsu. Nafsu yang kita lawan tu mana itu? Nafsu yang nakkan kepada fujur tadi tu, pada benda yang tak elok tadi.
nak simpan untuk diri kita sendiri je. Ya. Itu namanya bakhil tadi kan. Itu kita kena lawan. Kita latih diri kita untuk infak. Ya, untuk sedekah. Dan tuan-puan dan kasih sekalian, nafsu kita suka lemah tadi tu. Maka ketika kita bangun, dah tak cukup lagi lah tidur tu, tambahlah lagi. Dia tak baca doa bangun tak? Maka kita pun layan teman, iyalah tambahlah sikit lagi kan. Tengok-tengok tuan-puan subuh kajak apa tu. Nafsu kena lawan. Kalau tuan-puan perhatikan nanti, kebahagiaan kita adalah ketika kita berjaya lawan nafsu. Kita tengok nanti. Apabila tuan-puan, alhamdulillah saya bangun juga tadi walaupun sebenarnya malas. Nanti terasa, alhamdulillah. Apabila tuan-puan ingin melakukan satu kebaikan, sedekah kan. Tuan-puan tengok, tak payahlah bagi. Nanti. Tapi tuan-puan lawan, bagi je lah. Maka tuan-puan akan rasa bahagia nanti. Jadi, melawan nafsu itu membawa kepada kebahagiaan. Dan apabila tuan-puan dah latih tuan-puan, nafsu ini akan nanti give up tau. Tapi dia tak pernah apa tu berusaha lagi. Cara nak melawan nafsu. Tuan-puan dikasih sekalian, awalnya mesti berilmu. Apapun juga start dengan ilmu. Dan kita takkan tahu benda ini baik atau buruk bagi kita melainkan apabila kita ada ilmu. Masalah kita adalah kita tak tahu ini benda tak baik. Kita kata okey. Sebenarnya tak okey. Ada benda yang sebenarnya baik untuk kita, tapi kita kata, apalah tu. Susah-susah je nak buat tu, tak payahlah. Maka apa akan berlaku? Kita mengabaikan sesuatu yang penting untuk kita, padahal dia bermanfaat untuk kita. Ulama mengingatkan, mulai dengan ilmu. Dan Islam dibina atas asas ilmu ni dulu. Sehingga Allah menurunkan firman-Nya, Iqra' dahulu. Iqra', bacalah. Baca merupakan sumber asal untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Bacalah. Ini yang menjadi asas dia. Tuan-puan dikasihi sekalian, setelah kita ada ilmu adalah kita cuba untuk praktiskan ilmu itu dengan memahami prinsip perubahan dalam hidup. Kalau tuan-puan nak faham prinsip perubahan, ada dalam surah Ar-Ra'du. Dalam surah Ar-Ra'du tuan-puan dia ajar prinsip-prinsip. Di antara prinsip tersebut adalah iaitu tadarruj nama dia. Prinsip tadarruj itu macam mana? Berperingkat. Start yang mana satu diajar oleh Allah dalam surah Ar-Ra'du juga tuan-puan, iaitu dengan apa yang ada dalam diri kita dahulu. Apa yang ada dalam diri kita adalah fikiran kita. Antara yang kita perlu rubah dalam fikiran kita tuan-puan dan kasih sekalian, bahawasanya Allah inginkan perubahan pada diri kita dan semua kita boleh berubah. Semua kita boleh berubah. Boleh menjadi lebih baik. Ketika dalam fikiran kita, kita rasa tak bolehlah, aku dia dah memang macam ni orang dia. Maka ini tuan-puan kata saya akan susah untuk berubah. Ada tak jumpa orang-orang macam tuan-puan? Kita jumpa tuan-puan. Maka orang ini susah. Kalau sekiranya perubahan itu dari luar, kita nakkan dia macam ni, dia nak macam tu kan. Tapi apa? Dia selesa dengan benda tu. Dia menganggap bahawasanya dia tak boleh, dia kata. Maka perlu kita mengubah. Dan ingat, rubah diri kita sendiri dahulu sebelum merubah orang lain.
Jangan harap orang berubah kalau diri kita sendiri tak berubah. Start daripada diri kita sendiri. Lakukan perbaikan. Ya. Nanti tuan-puan akan dapatkan kesan yang tuan-puan tak terasa. Oh. Ya. Dan bermula daripada apa? Yang kecil dahulu, yang ringan dahulu, yang simple dahulu. Jangan kita nak berubah terus yang besar, ya kan? Setiap fasa tadi itu syukuri perubahan itu walaupun sedikit. Ya. Alhamdulillah hari ini saya dapat bangun. Ya. Syukuri dulu. Semakin banyak kita bersyukur, nanti Allah akan tunjukkan lagi yang lain dan Allah akan tambahkan lagi perubahan. Tanpa terasa, tuan-puan dan kasih sekalian, kita melakukan sesuatu yang menakjubkan. Yang kalau kita lihat ke belakang, Allah, kalau aku tak start dahulu, tak jadi macam ni. Ya. Dan saya yakin pada diri tuan-puan dan saya, kita bermula dengan adanya kita lalai leka. Dan bukan tuan-puan saja, saya pun pernah melalui proses tersebut juga. Tapi karena kita melakukan perubahan yang sedikit demi sedikit, maka Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke arah yang lain. Ingat, hidayah Allah itu bertambah. Makin jelas nanti. Dan di antara hidayah Allah lah kita bersama-sama dalam majlis ilmu kita hari ini. Ini cara Allah untuk membimbing kita, dan proses membimbing diri kita ini tidak berhenti dengan habisnya rihlah kita ini. Baik tuan-puan, saya yakin kita ada banyak benda kita boleh bincang, tapi melainkan kita perlu bertolak ke destinasi kita yang baru pula. Maka kita insya-Allah akan sambung. Kalau tuan-puan ada soalan? Ada soalan terakhir? Tuan-puan dikasihi sekalian, dalam fiqh kita namakan mazhab. Dalam tasawuf kita namakan tarikat. Ya, tarikat itu dia cara tadi kan. Cara tu ada amalan dia lah. Maka dia ada amalan zahir dia, akan ada amalan batin dia. Adakah berlainan? Kalau yang betul itu dia akan bermuara kepada hal yang sama. Ya, sebagaimana mazhab yang betul dia akan sampai kepada rizat yang sama. Tapi kalau sekiranya tarikat dia itu menyeleweng, pasti sesat lepas itu. Muara dia lain itu. Ya. Dia tidak berlainan secara, kalau saya kata adalah dia tidak akan berlainan dari segi konten. Dia sebenarnya berbeza nanti tuan-puan, mana dahulu mana kemudian. Ada sebagian tarekat kata bermula dengan zikir dulu banyak-banyak. Ada sebagian tarekat kata bermula dulu dengan ilmu. Ada sebagian tarekat tuan-puan bermula dengan khidmat dulu. Khidmat dengan guru dulu. Nanti kita cerita pasal ilmu, dia kata. Sekarang kau dengar cakap aku dulu, dia kata. Dan ada bermula nanti tuan-puan nama dengan tajarrud nama dia. Dia lepas dunia ni habis-habis dulu. Dia kata engkau kena buang dunia dulu. Itu mampu kita tu. Terkejut dia habis kan. Daripada dunia itu ada dalam hati kita, buang habis semua. Macam mana ya? Kamu ini daripada tarikat hakikat. Okey, jadi tarikat jalan hakikat sampai kepada Allah tu. Ya, sampai kepada Allah itu namakan makrifat nama dia. Di dalam hakikat itu sampai mengenal Allah. Namanya ada nama dia makrifat nanti. Makrifat itu kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal, dan kesannya pada individu adalah itu yang hamba Allah tadi tu. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan kesimpulan I'm nothing, everything come from Allah. Ini kalau orang yang first time dengar, dia akan mengamuk tu. You are nothing, dia kata. Dia tak boleh terima. Tapi kalau kita ambil daripada kefahaman hamba Allah yang saya cerita tadi, adakah itu bertentangan? Tidak. Ya, kita start from nothing. Dan everything itu Allah bagi, kan? Allah bagi kat kita. Ya. Minta maaf, cerita dia panjang nanti sebenarnya. Tak apa. Masalahnya dalam kita convey idea ni,
Kita beri istilah tapi konsep tak beri. Misalnya ni mazhab tarikat, mazhab tarikat kita bagi istilah tapi kita tak bagi root word, kita tak bagi dia punya konsep Melayu. Konsep, iya. Itu yang masalah. Yes. Boleh Ustaz terangkan? Betul. Tahu tak apa itu? Akhirnya berpuncanya adalah tak faham bahasa Arab. Minta maaf saya cakap. Iya. Contoh, mazhab sebenarnya daripada zahaba. Zahaba pergi, ya kan? Dan itu boleh berpendapat. Mazhab itu adalah pendapat. Sebenarnya pendapat orang tentang perkara ini. Mazhab Syafi'i mana pendapat Imam Syafi'i tentang perkara tertentu. Ya. Mazhab Maliki macam tu juga. Ya. Itu nama dia mazhab. Views of scholar, ya kan? Itu nama dia mazhab. School of thought. Itu mazhab juga. Yes, mazhab juga, ya. So tuan-puan dan saya, tarekat ini adalah cara. Biasanya dia adalah lebih kepada praktikal. Daripada tarikat itu jalan. Tarik, apa maknanya tarik? Jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan dia. Jadi adalah cara orang itu untuk sampai kepada mengenal Allah tadi itu nama dia tarikat. Ya? Hakikat mana adalah kebenaran. Kebenarannya apa tadi itu? Itulah kita hamba Allah. Kita ni tak ada apa-apa. Itulah hakikat tu. Ya, we are nothing. Ya kan? Kita tak ada apa-apa. Dan ma'rifat itu kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan ikut kepada apa yang kita kenal tadi itu. Ma'rifat daripada arafa ya'rifu. Mengenal arti dia. Mengenal. Apabila kita dah mengenal seseorang, kita tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Apa yang boleh menggembirakannya, apa yang boleh menyusahkan hatinya. Itu kita kenal dia. Maka ketika kita kenal tersebut, kita berusaha untuk menghindarkan apa yang dia benci dan kita berusaha untuk buat apa yang dia suka. Itu ma'rifat sebenarnya. Maka tak ada poin dia tuan-puan kalau dia mengaku ma'rifat tapi perbuatannya bercanggah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Itu tak guna. Ya? So itu daripada perkataan-perkataan tersebut. Okey? Ada lagi yang lain? Panjang. Ujung-ujung. Iya. Paling penting sekali. Soal syirik. Soal dua syirik. Syirik zahir dan syirik kafir. Betul. So ketika tuan-puan mengenal Allah, maka kembali kepada poin Nabi diutus untuk apa tuan-puan? Untuk membebaskan orang daripada syirik. Itu mesej utama dia. Kalau tuan-puan tengok daripada Nabi Nuh AS sampai Nabi Muhammad, bermula dengan sembahlah Allah semata. Sembah ini orang tak faham lagi. Ini yang kita perlu dalam itu. Sembah ini akan menyebabkan jadi hamba Allah tadi itu. Ya. Dan apabila kita syirik itu memanglah ada jenis dia kan syirik besar, itu mengakui ada kuasa selain Allah Subhanahu Wa. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi ni kan. Syirik tersembunyi itulah yang ketika kita tidak meletakkan diri kita sebagai hamba Allah sebenarnya. Ketika kita tak meletakkan diri kita sebagai hamba Allah, kita buat sesuatu itu bukan kerana Allah, jadi dia bahasa agama dia riak. Riak itu syirik. Jadi ketika orang tak memposisikan dia sebagai hamba Allah, dia dah syirik khafi sebenarnya. Dia buat untuk si fulan ni, buat si fulan, kan? Tu mana dia tak faham siapa dia. Mau tak mau dia akan masuk pada syirik khafi tadi tu. Mungkin dia tak mengakui kuasa besar yang lain, kan? Tetapi dia mengamalkan perkara-perkara yang bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jelas bercanggah, kan? Awak hamba Allah atau hamba si fulan, engkau buat untuk, kan? Saya ni hamba Tan Sri, kan? Tapi saya buat sesuatu untuk Datuk. Betul kan betul? Tak betul, kan? Akan Nabi mengingatkan Allah itu ghayur. Allah itu sangat pencemburu, tuan-tuan. Lebih pencemburu dari mana-mana makhluk. Sangat jealous.
Saya memahami jealous ini tuan-puan, Allah itu sangat sensitif. Sebagainya orang cemburu ni apa tu? Sensitif. Very sensitif. Kita dia tengok kiri je kan, ay abang nak buat apa pula tahu kan? Kita tengok buah je kawan. Lain pula kan. Padahal kita nak pergi pasar buah ni kan. Dia nampak lebih bawah tu kan. So teman-teman, Allah itu sangat sensitif. Ketika hati kita je berpaling daripada dia, dia terasa dah tu. Dan ingat, ketika Allah sensitif, terasa dengan kita, dia tak tengok kita lagi dah. Tak kisah dengan kita. Dan kau buatlah suka hati kau. Kan? Dan inilah ketika Allah menjauh daripada kita, kita berusaha dengan kerat badan kita ni jari. Maka kita rasa penat. Kita rasa berat nanti. Kenapalah aku nak bangun susah sangat ni? Kenapalah aku mengaji ni? Sebab kita pernah mengecewakan Allah. Ketika itu Allah biarkan. Suka hati engkau lah, dia kata. Sebagaimana kadang-kadang kemuncak daripada cemburu seseorang pada lantak engkau lah, dia kata. Aku cari orang lain, dia kata. Baik, itu cukup. Habis. Ya. Nanti kita cerita, kita jawab. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina